Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 13 Mac 2023. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesan seorang lelaki yang dikenali sebagai Datuk Roy bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah ke atas program Jana Wibawa. Mendedahkan identiti individu tersebut sebagai Muhammad Husin Muhammad Nasir, lelaki berusia 54 tahun ini juga dikenali sebagai dalang utama melibatkan siasatan kes berkenaan. SPRM dalam satu kenyataan juga turut meminta orang awam untuk menyalurkan maklumat mengenai individu terbabit yang sebelum ini pernah dituduh di mahkamah dan dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan rasuah. Sebelum ini, media melaporkan SPRM menahan seorang pegawainya dan 3 lagi individu termasuk seorang wanita pada Khamis lalu kerana disyaki meminta dan menerima rasuah sebanyak RM400,000. Wanita berkenaan bagaimanapun sudah dibebaskan dengan jaminan SPRM, manakala 3 lagi suspek sedang berada dalam reman hingga hari ini. Selepas didakwa 6 pertuduhan minggu lalu, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini sekali lagi didakwa atas tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM5 juta di Mahkamah Seksyen Shah Alam. Muhyiddin bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan ke-7 itu dibacakan di hadapan Hakim Rozilah Saleh. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh dengan nama sebenarnya Mahyadin Muhammad Yassin dituduh menerima hasil daripada aktiviti haram iaitu wang berjumlah RM5 juta daripada sebuah syarikat melalui akaun M-Bank milik Parti Bersatu. Presiden Bersatu itu didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah cawangan bank di Petaling Jaya pada 7 Januari tahun lalu. Beliau dituduh di bawah Seksyen 4-1-B dibaca bersama Seksyen 87-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam pertuduhan ke-7 hari ini, pihak pendakwaan dan pembelaan turut bersetuju untuk memindahkan kes berkenaan ke Mahkamah Kuala Lumpur. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah sekali lagi memberikan peringatan supaya masjid dan surau tidak dijadikan medan serta propaganda politik. Titah baginda pada sidang Dewan Undangan Negeri Selangor hari ini, Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan Jabatan Agama Islam Selangor telah diarah memastikan masjid dan surau bebas dari unsur-unsur politik yang boleh memecah belahkan perpaduan dan keharmonian umat Islam. Baginda menambah ada penceramah tertentu yang mengambil kesempatan atas ruang yang ada di masjid atau surau untuk menyindir, menghina, mencaci, malah memfitnah pihak yang tidak sefahaman dengan mereka. Menurut baginda, masjid dan surau tidak seharusnya menjadi punca perbalahan dan sengketa yang akan membina jurang pemisah atas dasar perbezaan fahaman politik dan dendam politik yang tidak berkesudahan. Pada masa yang sama, baginda turut mengingatkan MAIS agar mengeluarkan arahan dari masa ke semasa agar umat Islam khususnya orang politik tidak menjadikan masjid dan surau di Selangor sebagai tempat untuk mereka berceramah dan berkempen menjelang pilihan raya negeri akan datang. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Puaz Zarkashi mendesak keadilan untuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tidak lagi ditangguhkan. Menurutnya, ini kerana rakyat ingin mengetahui siasatan terhadap Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazam Muhammad Ghazali yang mempunyai bukti sama wujud konflik kepentingan dan pelanggaran etika yang membolehkan dirinya didakwa.
Menerusi hantaran di laman Facebooknya, beliau berkata Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said menjelaskan dalam Parlimen bahawa laporan siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap Hakim Mohamed Nazran sudah diserahkan kepada Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Mohamed Nazlan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit terhadap Najib selepas mendapatinya bersalah dalam 7 tuduhan pecah amanah jenayah, pengubahan wang haram serta menyalahgunakan kedudukan dana 42 juta ringgit milik syarikat pelaburan SRC International Sendirian Berhad. Menyingkap gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merentas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami hidangkan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Pelakon Hafiz Rosdi diarahkan Mahkamah Magistrate bagi menjalani rawatan psikiatri di Hospital Bahagia setelah diperintahkan. Muhammad Hafiz Rosdi, 29 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mencederakan isterinya di susur keluar Plaza Tol Sungai Buaya pada 2 Mac lalu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Siti Fatimah. Berdasarkan pertuduhan, pelakon itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap isterinya Nurul Syuhada Mat Syukri, 29 tahun, dengan cara menumbuk menggunakan tangan sebanyak 3 kali sehingga mangsa mengalami luka, lebam dan bengkak di pipi kiri. Pertuduhan kemudiannya dikemukakan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum setahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya. Syuhada turut memfailkan penceraian di Mahkamah Syariah Shah Alam dan kes pengesahan lafaz cerai itu akan disebut pada 21 Mac ini. Suspek beritahu cemburu bila Kamal kahwin dengan saya. Demikian dakwa pelakon Ukasha Sensros tentang motif serangan seorang lelaki warga Singapura terhadap suaminya Kamal Adli menggunakan cota sehingga mengalami kecederaan serius pada bahagian kepala dan harus ditidurkan. Ujar Ukasha atau nama lengkapnya Nick Zaris Ukasha Nixon, penyerang sempat menjerit cemburukan pelakon berusia 37 tahun itu kerana berkahwin dengannya. Menerusi satu hantaran yang dikongsikan, pelakon drama perempuan tanpa dosa itu juga memaklumkan suaminya telah lama menjadi sasaran suspek sebelum kejadian itu berlaku malam tadi. Lebih menakutkan, Ukasha turut berkongsi tangkap layar paparan mesej dikirimkan seseorang yang mengugut untuk membunuh suaminya. Dalam perkembangan sama, Ukasha memberitahu Kamal sudah sedar selepas menjalani pembedahan hari ini. Kita beralih ke berita dunia. Mencipta sejarah baharu, Tan Sri Michelle Yeoh menjadi pelakon kelahiran Malaysia pertama dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik bagi anugerah Oscar sekali ke-95 yang berlangsung di Dolby Theatre Hollywood, California hari ini. Kemenangan itu dinilai berdasarkan lakonan hebat Michelle menerusi filem Everything Everywhere All at Once, sekaligus mengangkat beliau sebagai wanita Asia pertama yang meraih trofi berprestij tersebut. Dalam perkembangan sama, detik bersejarah itu diraihkan oleh keluarga serta rakan artis pada acara tontonan eksklusif Oscar 2023 Kebanggaan Malaysia di Daddy Cinema Pavilion, Kuala Lumpur.
Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan tahniah kepada kejayaan tokoh budayawan dan seniwati tersebut serta mengharapkan pencapaian aktris itu bakal menjadi inspirasi kepada seniman tempatan untuk terus berkarya. Terdahulu, menerusi watak Evelyn Guan Wang, Yeoh juga meraih kemenangan dalam kategori sama iaitu pelakon wanita terbaik pada beberapa acara lain termasuk anugerah Golden Globe ke-80 dan Screen Actors Guild Awards ke-29. Kita ke berita ekonomi. Untung bersih petroleum nasional berhad Petronas meningkat 100% kepada 101.6 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 berbanding 50.9 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Prestasi syarikat minyak dan gas nasional itu disokong kesan harga yang lebih baik bagi produk utama seiring dengan harga penanda aras yang lebih tinggi. Pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan penulasan juga meningkat 70% kepada 170.7 bilion ringgit bagi TK 2022 daripada 100.4 bilion ringgit pada 2021. Petronas turut mencatat lonjakan pendapatan sebanyak 375.3 bilion ringgit pada 2022 berbanding 248 bilion ringgit pada 2020 selain aliran tunai daripada aktiviti operasi CFFO juga turut meningkat kepada 135.3 bilion ringgit. Jumlah aset keseluruhan Petronas juga terus mengukuh apabila meningkat 12% kepada 710.6 bilion ringgit setakat 31 Disember 2022 daripada 635 bilion ringgit pada 2021. Selain itu, ekuiti pemegang saham meningkat kepada 401.6 bilion ringgit setakat 31 Disember 2022. Terutamanya disebabkan oleh keuntungan yang lebih tinggi yang direkodkan pada tahun berkenaan. Kerajaan wajar membenarkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sendiri memberi pinjaman kepada penjarum yang terdesak memerlukan bantuan kewangan. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjawai Bardai berkata ketika ini kerajaan dilihat berdepan kesulitan dalam membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup semasa dan dalam masa yang sama mahu menjamin kelangsungan kehidupan hari tua rakyat. Menurut beliau, kerajaan boleh merangka kebenaran KWSP menyediakan pinjaman tunai untuk membantu rakyat tanpa memberi kesan negatif. Terdahulu, Akhbar melaporkan kira-kira 320,000 pencarum KWSP yang mempunyai baki simpanan melebihi RM100,000 mendesak kerajaan membenarkan pengeluaran simpanan itu secara bersasar. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan bercadang memperkenal kaedah yang membenarkan pencarum membuat pinjaman bank dengan menggunakan wang caruman sebagai cagaran kepada bank. Berita sukan. Bekas jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei bersedia untuk membantu kontingen negara dalam misi memburu emas bagi Sukan Olimpik Paris 2024 dan Olimpik 2028 di Los Angeles, Amerika Syarikat. Chong Wei menjelaskan dia dengan rela hati akan menghulurkan bantuan bagi projek Road to Gold dalam memberikan latihan yang lengkap buat para atlet dan menjelaskan khidmat bantuannya bagi kem negara bukan hanya tertumpu pada sukan badminton sahaja namun turut meliputi sukan-sukan lain. KBS menyatakan projek itu meliputi latihan harian, latihan di luar negara termasuk lebih pendedahan kepada pertandingan dalam dan luar negara, penyediaan khidmat jurulatih, kaki tangan sokongan, perkhidmatan sains sukan serta program bina diri.
Dalam perkembangan lain, Chong Wei turut mengulas mengenai perjalanan Lee Zijia ke Olimpik dan menegaskan terdapat perbincangan KBS berhubung prestasi tidak menentu ditampilkan jago persorangan lelaki nombor 1 negara itu musim ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 14 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.